Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok campuran. Pertama sekali, apakah itu campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Perkataan ini penting ya, fizikal, sebab topik yang akan datang kita akan tengok kimia pula ya. So untuk campuran dia gabung atau campur secara fizikal sahaja. Dan unsur dan sebatian, ingat lagi tak, unsur adalah bahan yang paling ringkas yang kita tak boleh nak uraikan. Okey, secara kimia lagi, dan unsur ni terdiri daripada satu jenis zarah sahaja. Manakala untuk sebatian dia terdiri daripada dua atau lebih unsur. So itu beza unsur dan sebatian ya. So kalau kita ada dua atau lebih unsur ataupun sebatian yang campur secara fizikal, yang kita dapat tu hasilnya dinamakan sebagai campuran. Kita tengok contoh. Contoh campuran pepeja dan cecair yang biasanya kita tengok dalam kehidupan seharian. Koktel ataupun air batu campur. Di sini ada tak peminat-peminat ais kacang macam Cikgu Teo? Jadi macam mana kita nak asingkan campuran itu? Disebabkan campuran itu dia bentuk secara fizikal. Ingat Cikgu Teo kata perkataan ni penting ya, fizikal. Kalau campuran dia gabung atau campur secara fizikal. Sebab dia terbentuk secara fizikal, maka kita asingkan dia juga guna kaedah secara fizikal. Okey, contoh macam mana kita buat sandwich. Dalam sandwich tu ada roti, ada sayur, ada daging, ada cheese, macam-macam kan. Kalau kita nak asingkan pun senang sahaja, sebab kita hanya setakat campur-campur semua tu macam tu je, susun macam tu je. Kalau nak asingkan pun sangat senang, secara fizikal sudah cukup. Jadi macam mana kita nak asingkan campuran? Ada berapa kaedah. Teknik pengasingan campuran dia bergantung kepada sifat-sifat fizik dan juga keadaan jirim bahan yang terkandung dalam campuran itu, dan juga dia bergantung kepada bahan yang kita nak daripada campuran tersebut. Jadi dalam video ini ada banyak kaedah pengasingan campuran, antaranya penurasan, pengenapan, kromatografi, penyulingan, pengapungan, penapisan dan juga pemisahan menggunakan magnet. Cikgu Teo akan terangkan satu persatu ya. Pertama sekali, kaedah penurasan. Apa dia kaedah penurasan? Dia macam penapisan lah ya. Okey, dia digunakan untuk mengasingkan bahan pepeja yang tidak larut daripada cecair. Okey, di dalam satu campuran antara cecair dan pepeja. Contohnya kertas turas yang kita guna untuk pisahkan sedak kopi daripada air kopi. Ataupun dalam makmal, kalau kita campurkan pasir dengan air dan kacau-kacau, kita dapati pasir ni dia tidak akan larut dalam air. Jadi kita boleh asingkan pasir daripada air yang kita sudah campur tadi itu dengan menuangkan campuran tu melalui corong turas yang ada kertas turas. Jadi yang pasir yang tidak larut itu akan terlekat pada kertas turas sebagai baki turasan, dan air akan turun ke bawah sebagai hasil turasan. Jadi kita sudah asingkan. Okey, so ini kaedah pertama. Kaedah kedua pula dinamakan sebagai kaedah penyulingan. Kita tengok apa dia penyulingan. Ini adalah teknik yang digunakan untuk kita asingkan campuran cecair dan cecair. Apabila kita campur dua-dua cecair yang sudah terlarut campur dah, tapi mereka mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, contoh air dan alkohol. Okey, kita sudah campur air dan alkohol. Macam mana kita nak asing pula? Tak boleh nak turas. Okey, tak boleh nak tapis. Jadi kita boleh didihkan dia. Okey, kita susun alat radas macam ni dalam makmal. Okey, kita didihkan air dan alkohol ini. Disebabkan takat didih alkohol dengan air adalah berbeza. Jadi alkohol akan didih dulu.
berbanding dengan air. Alkohol bila dia didih, dia akan menjadi gas. Dia naik ke atas dan kita salurkan gas tu ke kondenser Liebig ini. Dan kita ada air masuk, air keluar tu. Air tu tak sentuh dengan wap yang di tengah-tengah tu ya. Kita macam bentuk satu terowong. Air tu sekadar nak sejukkan balik wap alkohol yang sudah panas tadi. Bila wap yang sudah panas itu disejukkan balik, dia akan mengalami kondensasi. Ingat lagi tak kondensasi bab 5 kita pernah bincang ya. Jadi dia akan mengalami kondensasi dan boleh mengalir keluar. Jadi kita boleh pisahkan alkohol atau asingkan alkohol ni daripada air. Okey. Kaedah ini juga digunakan untuk menghasilkan minyak wangi. Okey, kaedah penyulingan. Yang ketiga, kita boleh tengok kaedah pengasingan ataupun pemisahan menggunakan magnet. Boleh teka tak? Apa yang kita boleh asingkan guna magnet ni? Apabila ada campuran macam mana? Campuran antara pepeja yang bersifat bahan magnet dan juga tidak bersifat bahan magnet. Yang ini cukup senang ya. Contoh, ini contoh. Okey, magnet yang sangat kuat yang di sini. Nampak dah? Ini adalah magnet yang cukup besar dan sangat kuat. Okey, kita guna untuk asingkan besi dan keluli daripada bahan buangan yang lain. So bila magnet yang cukup besar dan kuat ini lalu tempat ni, besi dan keluli akan terlekat sebab ini bahan magnet dan kita boleh asingkan besi dan keluli ini daripada bahan buangan yang lain. Magnet pun boleh digunakan. Contoh-contoh ya, kita tengok contoh lagi. Kalau kita ada satu bekas paku besi dan juga pasir. Paku besi dan pasir. Kita nak asingkan paku besi dengan pasir tu macam mana? Takkan nak ambil satu-satu. Kalau satu dua tu paku besi tak apalah. Kalau banyak kita boleh guna magnet. Sebab paku besi ni akan ditarik oleh magnet dan pasir tidak. Okey, satu lagi contoh. Campuran sebut besi dan juga sebut sulfur. Ini sebut lagi lah, susah kita nak asingkan kan. Tak apa, kita guna magnet. Sebut besi itu akan tertarik kepada magnet. Dan sulfur, sebut sulfur tu akan tinggal di piring bateri. Okey. Jadi contoh logam yang bersifat magnet ada besi, nikel dan kobalt. Contoh logam yang tidak bersifat magnet pula kita ada emas, gangsa dan juga aluminium. Seterusnya kita tengok kaedah keempat, kaedah pengenapan. Ini kita guna untuk asingkan campuran di antara cecair dan bahan pepeja yang tak larut dan akan terenak di dasar. Contohnya air dan pasir. Sama contoh seperti kaedah pertama tadi. Okey, kaedah penurasan. Cikgu Teo bagi contoh air dan pasir juga kan. So macam mana kita boleh guna kaedah pengenapan juga? Dia boleh ada banyak cara kita boleh asingkan dia. Jom kita tengok cara ini pula. Okey, apabila kita ada air dan pasir, kita akan bentukkan satu campuran antara air dan pasir. Dan pasir ni tidak akan larut dalam air. Dua lapisan akan terbentuk kalau kita tak kacau dia. Biar seketika, biar dia duduk diam-diam. Okey, kita akan dapati air ada di atas dan pasir akan terenak di bawah. Sebab pasir tak larut dalam air dan mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Jadi macam mana kita nak asingkan? Kita boleh tuangkan sahaja air yang di atas tu dan biar pasir berada di beaker ataupun kontainer tu. Okey, so kita boleh asingkan macam tu juga. Ini kaedah pengenapan. Tadi kaedah penurasan kita tuangkan semua. Okey, yang ini kita kena tuang hati-hati sikit. Okey, yang kaedah penurasan tadi kita boleh cakap kacau. Ini jangan kacau. Ini kita kena tunggu dia ada pengenapan berlaku ya. So itu bezanya kaedah penurasan dan juga pengenapan. Kaedah kelima pula, yang tadi itu tenggelam ke bawah kan. Yang ini
terapung pula. Kaedah pengapungan. Ini juga kita asingkan antara bahan yang tak larut dan juga apa yang dia larut tu lah. Okey, macam tadi pun pasir dengan air dia tak larut. Tapi yang ini bahan yang tak larut tu akan terapung di atas. Pasir tadi dia tak larut tapi dia tenggelam ke bawah. Kalau bahan yang tak larut tu dia terapung di atas, kita boleh guna kaedah ini. Kaedah pengapungan. Contoh, air dengan minyak. Okey, minyak dan air. Minyak mempunyai ketumpatan yang rendah dan dia tak larut dalam air, jadi dia akan terapung di atas permukaan air. Habis kalau dia terapung di atas, macam mana kita nak asingkan dia? Kita boleh guna corong pemisah. Okey, macam mana rupa bentuk corong pemisah tu? Macam ni. Okay, kita biarkan air dan minyak tu bentuk dua lapisan dalam corong pemisah ni. Minyak tu terapung di atas kan. Kita masukkan dalam corong pemisah. Lepas tu kita buka pili kat bawah tu, kita boleh asingkan air tu keluar. Biar minyak tu di dalam. Jadi sudah asingkan. Okey, ini kaedah pengapungan. Kaedah ke-6 pula. Ini kaedah yang agak high-tech ya. Apakah kaedah ini? Nak baca pun susah. Jom kita cuba. Kaedah kromatografi. Boleh sebut tak? Kromatografi. Apa dia kaedah kromatografi ni? Kaedah ni biasanya digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen. Boy, hebatnya kan? Okey, kita boleh asingkan pewarna yang ada dalam dakwat pen yang digunakan. Ada orang dia nak buat dokumen, lepas tu dia buat pemalsuan dokumen, dia tulis dan dia sign, tapi sebenarnya bukan orang tu, orang lain. Okey, so macam mana kita nak tahu? Mereka boleh asingkan dakwat pen yang dia guna tu, tengok betul tak dengan yang ori. Okey, so kita boleh guna kaedah ini untuk memeriksa pemalsuan dokumen. Dan kaedah ini juga digunakan untuk memeriksa sama ada dalam satu makanan tu ada tak bahan pewarna makanan yang berbahaya. Okey, so macam mana kaedah kromatografi ini boleh dijalankan? Kita boleh jalankan yang ringkas dalam makmal. Okey, ambil satu kertas. Okey, lukis satu garisan kat bawah tu, titik ataupun bulat-bulatkan sikit-sikit dengan 3 pen yang berlainan warna. Lepas tu masukkan ke dalam bika, kat bawah kertas tu rendam sedikit dalam air suling macam tu. Ini yang Cikgu Teo buat kat rumah. Okey, boleh cuba kat rumah ya. Yang ni Cikgu Teo guna satu pen saja. Satu warna saja, warna biru. Tengok. Warna biru asal tu sekarang sudah diasingkan kepada 2-3 jenis warna di sini. Kat bawah tu lebih purple sikit, yang atas tu biru muda sikit. Okey, so satu warna tu sudah diasingkan kepada komponen dia. Maksudnya ada beberapa warna yang membentukkan dakwat tu. Okey, so boleh cuba di rumah ya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.